Syariah yang hadir pada hari ini, mana kami panggil pihak sidang media untuk membuat satu kenyataan media terhadap anak buah kami dan juga pihak kami sendiri, di mana berkenaan dengan satu isu berkaitan dengan integriti kepolisian Johor, di mana secara spesifik, secara langsungnya kami telah mendapati beberapa isu-isu yang timbul daripada tindakan oleh pihak polis Johor lah secara spesifiknya, di mana saya nyatakan di sini yang pertamanya berkenaan dengan surat peguam, surat pihak kami yang telah pihak kami hantar kepada pihak Ibu Pejabat Polis Kontijen Johor, telah didapati dibocorkan maklumat tersebut kepada pihak APK, di mana saya sendiri selaku peguam kepada anak buah saya telah menyerah secara serahan tangan dan mendapat cop di kaunter penerimaan pejabat APK Johor. Namun maklumat tersebut telah dibocorkan kepada orang awam. Saya nyatakan di sini kebocoran maklumat tersebut telah dimaklumkan oleh anak buah saya, Puan Salihah Yahya, di mana kebocoran maklumat tersebut ditemui di satu laman Facebook yang menggunakan akaun bernama Utusan Rimba, yang mana dalam kenyataan social media Facebooknya tersebut menyatakan, saya rujuk kepada screenshot Facebook tersebut, di mana di sini menyatakan bahawa orang awam ini yang menggunakan pakai nama Utusan Rimba ini telah menyatakan bahawa anak guam saya telah mengeluarkan satu surat memohon untuk berjumpa dengan Ketua Polis Johor, dan permohonan pihak kami tersebut telah ditolak. Persoalannya di sini adalah bagaimana orang awam Utusan Rimba ini boleh mengetahui surat rasmi peguam yang telah dihantar ke IPK Johor dan keputusan penolakan permohonan perjumpaan rasmi peguam dengan pihak IPK Johor pun telah diketahui oleh orang awam. Sedangkan saya percaya pihak kami menerima surat pemakluman keputusan tersebut secara langsung daripada pihak IPK Johor yang telah ditandatangani oleh ACP Syahrul Nain, iaitu bahagian siasatan jenayah Timbalan bahagian siasatan jenayah, memaklumkan bahawa permohonan rasmi perjumpaan pihak peguam dengan pihak Datuk CPO Johor telah ditolak atas sebab Datuk CPO Johor mempunyai sebab-sebab yang terdesak tidak dapat memenuhi permintaan pihak kami. Dan kami menyatakan bahawa setelah mendapat penolakan tersebut, pihak kami sekali lagi menghantar permohonan untuk perjumpaan dengan pihak Datuk CPO Johor bagi membincangkan isu-isu berkenaan dengan integriti dan juga kepolisian Polis Johor. Namun kami dapati setelah lebih kurang 1 bulan pihak kami menghantar surat tersebut, tidak ada sebarang jawapan daripada pihak IPK Johor berkenaan dengan permohonan perjumpaan kami ini. Kami menyatakan di sini bahawa pihak kami telah melakukan aduan satu saluran yang betul, di mana pihak kami telah membuat laporan polis, bukan sahaja buat laporan polis, tapi telah dengan secara sopannya dan secara santunnya pihak kami telah mengadukan perkara ini kepada Ketua Jabatan, iaitu Datuk CPO Johor sendiri, berkenaan dengan isu integriti dan kepolisian pihak pegawai bawahannya. Namun duka citanya tidak ada sebarang jawapan daripada pihak IPK Johor. Yang pertama. Yang kedua, kami di sini menyatakan bahawa anak buah kami ini antara lain telah membuat satu report polis, di mana lebih kurang 9 bulan yang lalu restoran atau kedai anak guam telah diceroboh oleh beberapa individu dan telah membuat kecoh di dalam restoran anak guam. Dan di dalam kejadian tersebut, anak guam telah selaku pemilik restoran menghalang individu yang membuat kekecohan tersebut untuk keluar daripada restorannya. Namun tidak ada tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut, sehinggalah anak guam terpaksa menghubungi polis dan tidak ada tindakan daripada pihak polis untuk menangkap individu tersebut. Pihak saya telah menasihatkan anak guam untuk membuat satu laporan polis, namun sehingga ke hari ini dah 9 bulan berlalu, tidak ada sebarang tangkapan, tidak ada sebarang perkembangan siasatan dikemukakan kepada anak guam kami berkaitan dengan report yang dibuat oleh anak guam tersebut.
Dan saya di sini juga menyatakan pihak kami telah diarahkan oleh anak guam untuk menghantar satu surat kepada pihak IPD Tangkak Johor untuk bertanya akan status report yang dibuat oleh anak guam. Namun pihak IPD Tangkak Johor telah memaklumkan bahawa pihak IPD Tangkak Johor masih dalam kertas siasatan inkuari polis. Yang menjadi persoalan di sini adalah kenapa 9 bulan report dibuat di mana bukti semua telah jelas ada dalam Facebook, ada dalam siaran media, tapi pihak polis tidak dapat melakukan siasatan. Dan lebih menduka citakan, anak guam kami dimaklumkan oleh pihak polis, oleh pegawai penyiasat bahawa pegawai penyiasat tidak dapat melakukan siasatan kerana restoran tersebut adalah merupakan tempat awam, yang pertama. Yang kedua, restoran tersebut tidak bertutup, tidak mempunyai pagar secara rapat untuk membolehkan pihak polis menyiasat di bawah kanun kesiasaan, di bawah pencerobohan secara salah. Di sini pihak saya menyatakan bahawa dalam satu kes mahkamah rayuan yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Malaysia, adalah tugas polis untuk menyiasat sehingga sempurna siasatannya. Bukan tugas pihak polis untuk memutuskan bahawa tidak ada kes atau tidak boleh siasat. Yang memutuskan tersebut adalah di bawah bidang kuasa pendakwa raya, bukan bawah bidang kuasa badan penguasaan iaitu polis. Jadi di sini kami menekankan akan kekecewaan pihak kami bagaimana integriti akan sikap pegawai polis dalam mengambil serius terhadap report-report yang dibuat oleh anak guam. Bukan sahaja anak guam kami, dan kami percaya report-report yang dibuat oleh mana-mana individu yang dizalimi juga tidak dapat dijalankan dengan sempurna. Kerana apa? Kerana saya melampirkan di sini juga satu surat kenyataan media daripada Datuk Ayub Han sendiri yang menyatakan berkenaan dengan Datuk Ayub Han belum puas hati terhadap penyeliaan peringkat IPD. Satu. Yang kedua, pegawai kanan sengaja lewatkan siasatan sehingga penjenayah terlepas. So, dua kenyataan media yang dibuat oleh Datuk CPO Johor sendiri bahawa pihak polis terdapat satu pelengahan ataupun satu kecuaian yang dilakukan oleh anggota bawahannya sendiri, diakui oleh pihak CPO Johor terhadap perkara-perkara sebegini. Dan ini telah berlaku sendiri oleh pihak kami, di mana saya sendiri selaku peguam, setelah kenyataan media oleh utusan rimba ini diterbitkan, pihak kami mendapati komen-komen yang begitu negatif dikemukakan oleh orang awam terhadap badan institusi peguam, yang mana badan ini pun sebahagian daripada badan kehakiman. Pihak peguam telah difitnah, dicaci maki, menyatakan bahawa peguam memakan duit, peguam ni pondan, peguam ni sekian-sekian. Sedangkan kami menjalankan tugas kami berdasarkan kepada perlembagaan persekutuan. Bagaimana kenyataan fitnah sebegini akibat daripada kebocoran maklumat yang dihantar oleh pihak peguam kepada pihak IPK Johor telah menyebabkan satu fitnah telah berlaku. Dan pihak saya sendiri telah melakukan satu report polis terhadap kebocoran maklumat ini. Sini saya lampirkan di sini. Di mana saya sendiri melakukan satu report polis di Johor Bahru dan telah dipanggil oleh pegawai penyiasat di IPD JBU Johor Bahru Utara dan telah memberikan statement, one-to statement kepada pihak tersebut. Namun menduka citakan, setelah dijanjikan oleh pihak IPD JBU untuk menjalankan siasatan dengan telus, menjalankan siasatan dengan rapi, tidak ada sebarang prejudis terhadap laporan yang dibuat. Namun saya telah dimaklumkan oleh anak guam saya mendapat serahan surat daripada pihak polis menghantar anggotanya secara sendiri kepada rumah anak guam saya tanpa makluman pihak saya sebagai peguam, menyatakan bahawa report saya tersebut telah dirujuk kepada dengan report anak guam saya, dan pihak polis mendapati keputusan report tersebut perlu dirujuk ke SKFM, rujuk ke agensi lain. Bagaimana perkara ini boleh berlaku sedangkan pihak polis mempunyai juga bidang kuasa untuk menjalankan siasatan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia. Kalaulah kata nak menyatakan bahawa adanya satu fitnah telah dibuat oleh pihak si utusan rimba ni tadi, orang awam ni, tetapi yang menjadi isu utama pihak saya adalah tidak ada sebarang tindakan, tidak ada sebarang siasatan yang telus yang boleh pihak saya percaya pihak polis jalankan ke atas pihak IPK. Bagaimana surat peguam rasmi tersebut boleh dibocorkan kepada orang awam dan keputusan surat peguam itu juga telah disebarkan. Bagaimana benda itu boleh berlaku? Itu yang menjadi persoalan kami.
kenapa IP daripada IPD-JBU yang diambil statement oleh pihak polis ke atas saya telah dipindahkan, dirujukkan kepada report anak buang saya. Malahan apabila saya merujuk kepada saja pegawai penyiasat yang mengendalikan kes tersebut, beliau menyatakan beliau tidak tahu kenapa pihak IPD-JBU memindahkan kertas siasatan kepada bawah kendalian beliau. Kerana bagi beliau juga, apa yang pihak kami dimaklumkan bahawa report polis oleh pihak peguam tidak ada kaitan dengan report polis anak buang saya. Kerana apa? Kerana kami selaku peguam sendiri, kami membuat report di atas kebocoran maklumat. Tidak ada kaitan dengan pencerobohan restoran anak guam. Tidak ada kaitan dengan report polis anak guam. Sebab kami, isu utama kami adalah bagaimana integriti polis IPK Johor boleh membocorkan maklumat tersebut. Kerana pihak saya sendiri yang telah menghantar secara serahan tangan kepada pihak IPK Johor. Oleh demikian, pada IGP ke? Ya. Dah report pada IGP ke? Pada IGP belum lagi. Pihak kami belum lagi buat report tersebut dan pihak kami dalam proses untuk mendapatkan penjelasan daripada pihak IGP. Cuma setakat yang pihak kami dimaklumkan, setakat pada peringkat siasatan di IPD-JBU Utara, kami mendapat maklum bahawa kertas siasatan tersebut telah dipindahkan ke bawah kendalian satu orang anggota polis berpangkat saja, dan keputusan report tersebut telah meminta untuk pihak kami rujuk kepada SKMM. Sedangkan kalau kita lihat bagaimana, ini adalah keputusan report polis yang merujuk kepada SKMM. Sekarang kita lihat bagaimana berapa banyak kes berkaitan dengan kesalahan salah laku media oleh orang awam. Pihak polis ada pula bidang kuasa, tidak ada pula suruh pengadu merujuk kepada SKMM. Tapi apabila pihak kami membuat, suruh rujuk kepada SKMM. Ini adalah jelas satu keprejudisan kepada pihak kami, di mana kami telah dizalimi, telah ditindas. Tiba-tiba suruh kepada SKMM. Sedangkan pihak polis ada kuasa. Report dibuat di bawah polis, bukan report dibuat di SKMM. Tapi kami telah diminta untuk rujuk ke SKMM. Sudah cuba dapatkan maklum balas daripada Datuk Ayub ke? Belum. Itu kami tidak dapat maklum balas. Kerana apa? Kerana pihak kami percaya 2 kali permohonan pihak kami ajukan kepada pihak IPK Johor, kesemuanya jawapannya menggagalkan, mengecewakan. Jadi apa you punya next course of action selepas ini? Antaranya ialah pihak kami akan mendapatkan arahan anak guam untuk kita memfailkan satu tindakan mahkamah ke atas pihak polis di atas kebocoran maklumat peguam ini. Yang kedua adalah untuk pihak kami memfailkan satu juga tindakan mahkamah di atas kelewatan, kecuaian pihak polis dalam melaksanakan tugasnya, dalam melaksanakan siasatannya. Bagaimana sehingga menyebabkan anak guam ini telah diprejudiskan dengan begitu teruk kerana ketiadaan tindakan pihak polis berdasarkan pencerobohan report pertama, pencerobohan individu-individu yang dinyatakan dalam report anak guam tersebut telah menyebabkan individu-individu tersebut sekali lagi datang menceroboh, sekali lagi membuat ancaman sekali lagi kepada anak guam. Kerana apa? Kerana tidak ada tindakan daripada pihak polis. Malahan yang terkini kami dimaklumkan anak guam bahawa ada satu individu yang sebelum ini telah datang ke mencerobohkan restoran anak buang kami di atas nama Joseph Prakash. Dia telah yang terkini dia telah datang di restoran anak buang kami dengan membawa senjata. Satu batang kayu panjang pun telah ada dalam recording CCTV. Batang kayu panjang telah melakukan ancaman, melakukan kekicauan di kawasan restoran anak buang saya, dan pihak kami telah menghubungi polis. Polis telah datang, telah tangkap si Joseph Prakash ni, namun dia telah dibebaskan. Dibebaskan atas sebab apa? Kami tidak tahu. Tapi yang penting jelas menunjukkan dalam rakaman CCTV tersebut, si Joseph Prakash ni melakukan ancaman dengan menghentakkan satu batang kayu panjang di atas jalan raya dan seolah-olah mengugut dengan jelas kepada anak guam di situ. Dan bila sampai di balai polis telah dibebaskan begitu saja. Bila kami hantar surat report tersebut kepada pihak IPK, kami telah dihubungi oleh pihak IPK, tanya untuk apa tujuan permohonan report polis ini dibuat. Jadi atas sebab kepercayaan kepada integriti kepolisian Johor, kami memaklumkan secara telefon atas sebab-sebab apa permohonan kami tersebut untuk berjumpa dengan Datuk CPO Johor. Dan setelah diberitahu, tak sampai beberapa hari kami telah mendapat makluman bahawa permohonan kami telah ditolak. Permohonan perjumpaan dengan Datuk CPO telah ditolak. Ini surat dihantar. Surat tersebut dihantar
betul, sekitar Disember 24 Disember. Yang dia dapati 20. dibocorkan tu Didapati bocor pada 20 Januari. tahun ni. 20 Januari 2021 tahun ini, benar. 20 sorry. Pada 20 Januari ya. Di sini ada tarikh dia. 20 Januari. Jadi kami percaya ini adalah satu tindakan yang tidak wajar dilakukan oleh pihak MPK Johor. Bukan sahaja tindakan tersebut telah memprejudiskan kepentingan anak guam, tetapi juga turut memusnahkan kepercayaan hubungan baik di antara pihak peguam dengan pihak polis. Kerana kami adalah daripada badan kehakiman, sebahagian daripada badan kehakiman, dan pihak polis sebahagian daripada badan kuasa. Tidak sepatutnya perkara ini, hubungan ini boleh berlaku menyebabkan satu prejudis kepada pihak peguam. Jadi antara lain juga kami ingin menyatakan bahawa setakat ke hari ini tidak ada sebarang tindakan ke atas siasatan pihak polis bagaimana kebocoran maklumat kepada pihak orang awam boleh dilakukan. Jadi itulah antara poin-poin yang pihak kami ingin nyatakan. Pihak kami bukan ingin menghentam pihak polis, tidak. Tapi kami selaku peguam, selaku sebahagian daripada badan kehakiman ingin memastikan keadilan itu dapat dijalankan dengan seadilnya. Tidak kira siapa yang membuat report tersebut, tidak kira siapa yang mengadu report tersebut, ianya harus dijalankan dengan sewajarnya. Tindakan siasatan perlu dijalankan dengan sewajarnya, bukan membocorkan maklumat sebegini kepada orang awam. Jadi itu sahaja daripada pihak saya. Ada tak polis lepaskan kebocoran tu memang ia ada buat polis? Ya, saya ada buat report polis. Sini report saya. Saya ada buat Report report polis tu dibuat pada pada 19 hari bulan Mac. Ya. Sebelum saya mendapat pengetahuan daripada anak kawan saya terus membuat report polis tersebut. so maksudnya posting tu bulan Januari 20 Januari. 20 Januari tapi hanya disedari pada Mac. Ya, benar. Pihak saya sedari hanya pada Mac. Sebab pihak saya tidak mengikuti Facebook utusan rimba tersebut. Ada soalan lain? Alright, terima kasih. Itu sahaja. Ya, untuk anak kawan saya buat kenyataan sedikit. Dia bawa baby tak? Tapi tak apa, cukup. Dah okey tu Cik Aris. Boleh ke? Ya, Dia tak boleh cakap? tak apalah. Okey, jelas lah poin dia. So, poin yang saya kat sini bukan saya nak hantar polis. Tapi kita kecewa macam mana integriti polis boleh membocorkan maklumat. Saya buat di Balai Bukit Indah, Iskandar Puteri, Kontingen Johor. Tak ada salah mengapa report. Ni keputusan report polis. Alih-alih sampai sangkut ke Balai Bukit Gambir. Mereka report di bawah kendalian RTDJBU. Kesalahan ni? Kesalahan dia suruh rujuk ke SKMM. Tak, maksudnya tempat tu di mana? Restoran tu di mana? Restorannya tu, restorannya di Bukit Gambir. Bukit Gambir. Cuma kesalahan yang pihak kami hantar ni kepada pihak polis tu di MPK Johor. Dia tak ada kaitan dengan Bukit Gambir tersebut sebab surat tu kami tak nyatakan pun dalam surat tu untuk berjumpa CPO oleh anak kawan kami Salihah ni. Tak ada pun. Dalam surat kami tersebut kami nyatakan kami mohon untuk jumpa pihak CPO atas ingin mengadukan integriti dan juga masalah kepolisan. Tidak menyebut pasal ada report anak guam, tidak menyebut pasal benda-benda Maksudnya lain. you yang nak jumpa CPO, bukan anak guam yang nak jumpa. Sekali. Tapi kami tak sebut nama anak guam. Kami hanya nyatakan pihak kami ingin ni surat dia. So, kita bawa surat. Okey, ini surat dia. Bertarikh 24 Disember kepada Datuk Ayuhan, permohonan temu janji. Kami tak menyebut mana-mana pihak dalam surat kami ni. Jadi kat sini isu dia bukan berkait dengan Bukit Gambir pun. Isu dia adalah surat yang kandungan ini boleh diketahui oleh orang awam. Maksudnya polis ada kuasa, kenapa tak sesat? Kita buat report bawa polis bukan bawa SPLM. So itu sahaja. Terima kasih.
Okey, untuk maklumat korang nak kecam ke, nak maki peguam ke, terpulang pada korang. Tapi aku juga dengan isteri aku telah memerintahkan peguam untuk yang mana-mana mengatakan kata-kata kesat ataupun yang keluarkan kata-kata kesat untuk ambil tindakan undang-undang. Jadi tadi bila kau tengok handphone bergetar, handphone bergoyang tu bukan sebab apa, sebab screenshot. So kepada yang maki peguam, kepada yang caci peguam pun ada tindakan. Jangan risau, insyaAllah. Kan, kita akan korek macam mana ada satu artis korek pada yang kecam-kecam ni, yang maki-maki artis ni, korek sehingga dapat, kan, sehingga mereka buat permohonan maaf umum. Dan korang ni pun standby lah. Aku jenis tak terima maafnya, aku cakap aku buat. So hari ni bukannya kata aku anti polis, aku tak suka polis, tidak. Apa yang peguam aku bagi sidang media tadi adalah benda yang benar. Macam mana IPK boleh bocorkan maklumat, sedangkan benda tu adalah surat rasmi. Faham tak? Aku tahu banyak orang tak sekolah. Bila tak sekolah, itulah banyak kan jadi yang bodoh, minta maaf cakap kasar sikit. Jadi tujuan isu kat sini adalah macam mana surat rasmi daripada IPK boleh bocor pergi ke orang awam. Okey, itu saja. So kalau kata tak faham juga, tunggulah mahkamah yang bagi keputusan, baru korang akan faham. Sebab korang ni semua tak sekolah. Kalau sekolah mungkin korang faham. So apa pun terima kasih kepada yang menonton, yang memberi salam, waalaikumsalam. Kepada yang sokong terima kasih. So apa pun saya ucapkan terima kasih. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi.